Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dan pengajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu, dan hari ini kita akan belajar berkenaan mendeklamasikan sajak serta memahami maksud sajak. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 2 muka surat 25. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat mendeklamasikan sajak serta murid dapat memahami maksud sajak. Hari ini kita akan belajar berkenaan mendeklamasikan sajak serta memahami maksud sajak. Jom kita tonton dua video berkenaan mendeklamasikan sajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erti Merdeka, karya Aimah Isa. Semangat citra merdeka bangkit dari persada luka. Satu cerita perjuangan menggendong kesengsaraan. Keringat nusa di pentas wira, sirna liang derita. Hari ini, nilai prihatin takkan hilang. Birokrasi, hipokrasi ditentang. Membina citra unggul gemilang dengan tekad kalimah keramat merdeka. Mengatur gerak muafakat, menjunjung adat, tinggikan martabat. Menyuntik aura merdeka dalam urat nadi. Warga berjasa, bangkitlah! Melangkah maju, jangan gentar. Mehnah tribulasi, tak mampu gegar. Atas gemala cita memaut sentosa, ditolak tidak rebah, diserang tidak patah, digoncang tidak goyah. Begitulah merdeka yang terisi, satu misi yang bervisi, buat menghargai merdeka yang bererti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini tetamu senja. Kita datang ini hanya sebagai tetamu senja. Bila cukup detik, kembalilah kita kepadanya. Kita datang ini kosong tangan, kosong dada. Bila pulang nanti, bawa dosa, bawa pahala. Pada tetamu yang datang dan kenal jalan pulang, bawalah bakti mesra kepada Tuhan, kepada insan. Pada tetamu yang datang dan lupa jalan pulang, usahlah derhaka pula kepada Tuhan, kepada insan. Bila kita lihat manusia lupa tempat atau segera sesat, puja darjat, puja pangkat, segera kita insaf, kita ini punya kiblat. Segera kita ingat, kita ini punya tekad. Bila kita lihat manusia terbiar lara hingga mesti merempat ke biru laut, ke kuning darat, harus kita lekas sedar penuh pada tugas. Harus kita tegas sembah seluruh rasa belas. Kita datang satu roh, satu jasad. Bila pulang sekali, bawalah bakti
padat barka. Sajak itu tadi bertajuk Kita Ini Tetamu Senja, hasil ukiran Dato' A. Samad Zaid. Sebentar tadi kita dah dengar dan tonton video berkenaan deklamasi sajak. Jadi daripada video yang kita telah tonton dan kita telah dengar tadi, kita dapat lihat sajak ini sangat berbeza dengan pantun dan syair yang telah kita pelajari. Sajak ini adalah satu puisi baru, puisi moden yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap, baris, kata-kata dan irama. Jadi, sajak ini adalah puisi yang sangat bebas. Jadi, terpulang kepada penulis untuk meluahkan apa yang ingin disampaikan. Jadi, cikgu ulang kembali, sajak ini adalah puisi moden yang bebas, berbeza dengan pantun dan syair. Sajak juga dideklamasikan dengan menyampaikan sesuatu fikiran dalam cara yang lebih indah, segar dan bebas. Seterusnya, untuk mendeklamasikan dan menyampaikan sajak, kita perlu ada nada sajak. Apa itu nada? Nada ini ialah tinggi rendah tekanan suara. Nada berhubung dengan perasaan penyair ataupun penyajak ketika menulis. Nada yang utama dalam penulisan sajak ialah nada melankolik, nada patriotik, nada protes, nada romantik dan nada sinis. Apa semua nada ni? Jom kita belajar berkenaan setiap nada-nada ini. Nada yang pertama ialah nada melankolik. Apa itu nada melankolik? Nada melankolik ialah nada mendayu-dayu atau berhibah-hibah yang menggambarkan kesedihan. Kegunaannya untuk mengemukakan tema penderitaan atau kehampaan. Yang kedua ialah nada patriotik. Nada patriotik ialah nada yang menggambarkan keadaan hati penyair yang bersemangat. Kegunaannya untuk mengemukakan tema perjuangan penuh keberanian atau cita-cita yang tinggi. Biasanya kita lihat sajak yang bernada patriotik ni apabila adanya hari kemerdekaan ataupun hari kebangsaan. Seterusnya ialah nada protes. Nada protes ni nada yang menggambarkan perasaan yang memberontak atau menentang. Kegunaannya untuk mengemukakan tema ketidakadilan atau kekejaman yang menyebabkan rasa marah atau benci. Yang seterusnya ialah nada romantik. Nada romantik ialah nada yang menggambarkan ketenangan dan kedamaian. Kegunaannya untuk mengemukakan tema kasih sayang, harapan dan impian bahagia. Yang terakhir ialah nada sinis. Nada yang menggambarkan rasa kurang senang. Kegunaannya untuk mengemukakan perkara yang tidak disukai atau dipersetujui secara sindiran. Seterusnya ialah cara-cara untuk memahami penulisan sajak. Berbeza dengan pantun, kalau pantun kita boleh lihat, kalau pantun ada 4 baris, kita boleh lihat baris pertama itu baris pembayang. Kita boleh lihat baris yang kedua iaitu baris maksud untuk kita tahu maksud bagi pantun tersebut. Untuk sajak, kita perlu cari kata kunci dan memahami maksud setiap baris dalam setiap rangkap sajak. Sekarang murid boleh bersedia dengan membuka buku teks muka surat 25. Di dalam buku teks muka surat 25 ini ada teks sajak dan ada gambar-gambar yang menunjukkan ataupun memberi penerangan berkenaan maksud bagi setiap rangkap sajak ini. Jadi jom kita dengar deklamasi sajak oleh murid sekolah. Wahai kawan, dengarlah luahanku ini. Janganlah dibuang, minyak masak terpakai. Kitarlah semula agar alam ini terpelihara. Wahai rakan, alangkah baiknya jika bersama-sama kita mengolah semula minyak masak terpakai menjadi sabun untuk cucian. Wahai teman, andainya ada minyak masak terpakai, usahlah dicurahkan kerana kita mampu memprosesnya menjadi lilin untuk sinari kegelapan. Jadi daripada sajak yang telah kita dengar tadi, kita akan cuba mencari maksud bagi setiap rangkap sajak ini. Kita lihat rangkap yang pertama.
Wahai kawan, dengarlah luhanku ini, janganlah dibuang minyak masak terpakai, kitalah semula agar alam ini terpelihara. Kalau kita lihat, dia memberitahu secara terus. Jadi kita boleh lihat perkataan dan maksud daripada ayat yang telah disampaikan. Yang pertama, janganlah dibuang minyak masak terpakai. Yang kedua, kitalah semula. Yang ketiga, kesan dia, apabila kita semula, alam ini akan terpelihara. Jadi penyajak ni nak berpesan bahawa janganlah kita buang minyak masak yang terpakai. Minyak masak yang terpakai itu eloklah kita kitar semula. Kenapa kita kitar semula? Supaya alam ini terpelihara. Jadi ini cadangan maksudnya, iaitu penyajak berpesan supaya minyak masak terpakai untuk dijadikan bahan kitar semula supaya tidak mencemarkan alam. Kita lihat rangkap yang kedua. Wahai rakan, alangkah baiknya jika bersama-sama kita mengolah semula minyak masak terpakai menjadi sabun untuk cucian. Jadi kita lihat isi-isi penting. Maklumat-maklumat yang penting daripada rangkap ini. Wahai rakan, alangkah baiknya, ni berpesan jika bersama-sama kita mengolah semula minyak masak terpakai. Dia minta kita mengolah semula minyak masak terpakai. Maksudnya kita menggunakan ataupun kita semula minyak masak terpakai menjadi apa? Menjadi sabun untuk cucian. Jadi ini cadangan maksudnya, iaitu penyajak berpesan agar mengubah suai minyak masak terpakai menjadi satu bahan yang berguna seperti sabun untuk cucian pinggan. Kita lihat kepada rangkap yang ketiga. Wahai teman, andainya ada minyak masak terpakai, usahlah dicurahkan, kerana kita mampu memprosesnya menjadi lilin untuk sinari kegelapan. Kalau kita lihat, wahai teman, berpesan lagi, andainya ada minyak masak terpakai, usahlah dicurahkan. Ini yang pertama, maklumat penting yang pertama. Yang kedua, kerana apa? Kerana kita mampu memprosesnya menjadi lilin. Untuk sinari kegelapan. Jadi daripada rangkap ini, penyajak ini berpesan bahawa minyak masak tu boleh digunakan lagi dan boleh diubah suai atau boleh digunakan menjadi sebuah lilin. Jadi ini cadangan maksudnya, penyajak berpesan supaya tidak membuang minyak masak terpakai kerana boleh dijadikan lilin dan ianya sangat berguna apabila berada dalam kegelapan. Sekarang kita lihat sajak ini menceritakan tentang apa? Daripada semua maklumat ataupun semua maksud ini, apa yang kita boleh terangkan? Jadi daripada maksud setiap rangkap ini, kita boleh bagi tahu sajak ini menceritakan tentang sikap jangan membazir minyak masak yang terpakai kerana boleh dikitar semula. Jadi apa yang dipelajari pada hari ini? Sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap, baris, kata-kata dan irama. Sajak juga dideklamasikan dengan menyampaikan sesuatu dalam cara yang lebih indah, segar dan bebas. Ingat, sajak tidak sama dengan pantun dan syair. Kerana apa? Kerana sajak ini adalah satu puisi yang moden dan tidak terikat dengan peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap, baris, kata-kata dan irama. Jadi ini ialah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 2 muka surat 27. Sekarang kita lihat latihan pada buku aktiviti muka surat 27. Di dalam buku aktiviti muka surat 27 ini menunjukkan satu sajak, 3 rangkap sajak yang bertajuk pesananku usah dilupa. Kita akan mencari maksud bagi setiap rangkap ini. Rangkap yang pertama telah dinyatakan maksudnya dan kita akan mencari maksud rangkap untuk rangkap yang kedua dan rangkap yang ketiga. Nanti kita akan dengarkan deklamasi sajak oleh murid sekolah. Jadi kita baca terlebih dahulu. Ingatlah pesananku ini,
kurangkanlah penggunaan kertas, pasti akan mengurangkan penebangan pokok alam kembali menghijau. Ingatlah pesananku ini, kurangkanlah penggunaan elektrik, pasti akan kau rasa tiada lagi pemanasan global. Ingatlah pesananku ini, kurangkanlah pembakaran terbuka, pasti akan kau lihat tiada lagi jerebu, udara pasti segar. Okey, jom kita dengar deklamasi sajak oleh murid sekolah. Sajak bertajuk Pesananku Usah Dilupa. Ingatlah pesananku ini, kurangkanlah penggunaan kertas, pasti akan mengurangkan penebangan pokok alam kembali menghijau. Ingatlah pesananku ini, kuranglah penggunaan elektrik, pasti akan kau berasa tiada lagi pemanasan global. Ingatlah pesananku ini, kuranglah pembakaran terbuka, pasti akan kau lihat tiada lagi jerebu, udara pasti segar. Tadi kita dah dengar deklamasi sajak oleh murid. Okey, sekarang kita akan mencari maksud bagi setiap rangkap. Okey, untuk rangkap yang pertama telah dinyatakan maksudnya, iaitu penyajak berpesan agar penggunaan kertas dikurangkan. Kesannya, alam akan kembali menghijau kerana penebangan pokok semakin berkurangan. Okey, jom kita mencari maksud rangkap yang kedua dan yang ketiga. Okey, untuk rangkap yang kedua, kita baca terlebih dahulu. Ingatlah pesananku ini, kurangkanlah penggunaan elektrik, pasti akan kau rasa tiada lagi pemanasan global. Okey, kita lihat setiap baris, baris ke baris. Ingatlah pesananku ini. Okey, ini sedang berpesan. Okey, penyajak berpesan. Okey, kurangkanlah penggunaan elektrik. Maksudnya penyajak ni sedang berpesan agar penggunaan elektrik dapat dikurangkan. Kesannya, apa akibatnya? Okey, tiada lagi pemanasan global. Okey, jadi kita boleh tulis penyajak ini berpesan agar penggunaan elektrik dapat dikurangkan. Kesannya, tiada lagi pemanasan global. Jadi ini cadangan maksud rangkap yang kedua, iaitu penyajak berpesan agar mengurangkan penggunaan elektrik. Kesannya, pemanasan global dapat dielakkan. Okey, sekarang kita akan mencari maksud rangkap untuk rangkap yang ketiga. Okey, kita lihat. Kita baca. Ingatlah pesananku ini. Okey, yang ini berpesan. Okey, maksudnya penyajak ini sedang berpesan, kurangkanlah pembakaran terbuka. Okey, jadi penyajak ini sedang berpesan agar pembakaran terbuka dapat dikurangkan. Kenapa pembakaran terbuka ini perlu dikurangkan? Kerana asap-asapnya akan menyebabkan jerebu. Jadi kita lihat, kita sambung balik. Pasti akan kau lihat tiada lagi jerebu, udara pasti segar. Okey, jadi penyajak ini sedang berpesan agar pembakaran terbuka dapat dikurangkan. Kesannya, tiada lagi jerebu dan kita dapat menghirup udara yang segar. Jadi ini cadangan jawapannya. Penyajak berpesan supaya mengurangkan kebakaran terbuka. Kesannya, kita dapat mengelakkan jerebu dan mempunyai udara yang bersih. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.